Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan izinnya dapat kita sama-sama dalam satu program bual bicara pada malam ini yang bertajuk Zero to Hero. Terima kasih kepada panel pada malam ini. Dr. Syed, apa khabar Dr. Syed? Alhamdulillah, baik, sihat-sihat aja. Terima kasih alumni jemput. Yeah. Para alumni jemputan, para panel jemputan, saudara Hairul, saudari Nurul Izzati dan juga saudara Farid. Okey, terima kasih kepada setakat ni. Kalau dilihat pada dalam talian ada 90 orang penonton yang turut bersama mengikuti program pada malam ini. Berbicara tentang program ni, saya ingat satu lagu, baik-baik lagunya Pelangi, Pelangi, yang dia antara rangkap dia, pelangi takkan hadir tanpa hujan, begitulah ibarat ataupun pelangi takkan hadir tanpa hujan, begitulah juga kita ni dalam meniti kejayaan, tidak akan hadir kejayaan tanpa usaha. Jadi memulakan bicara pada dalam ini, kiranya dengan Dr. Syed ni kira dah kali kedua kita bersiaran. Ya Doktor? Ya, insyaAllah. Saya ingat betul kali kedua. Ada di luar kawasan ya? Ya, macam mana? Doktor di luar kawasan? Ya. Saya bukan berada di Penang, ada berada di luar kawasan. Tapi insyaAllah. Boleh dengar saya dengan jelas kan? Ya, jelas insyaAllah. InsyaAllah. Ya, kiranya kita malam ni menemukan 4 penjuru dari utara, selatan, timur dan barat. Doktor daripada USM Utara, saudari Izzati dari KTI Pontian, alumni KTI Pontian dari selatan. Silap. Nurul Izzati dari Kistap, alumni Kistap dari sebelah barat. Dari Selangor. Saudara Farid, ni alumni KTI Pontian. Dan juga saudara Hairul Hafizi yang kini kabarnya berada di kampung. Ada saudara Hairul? Ada cikgu, ada. Ada balik kampung study week. Okeylah. Asalnya memulakan bicara lah pada malam ni, eloklah kalau kata kita berkenal-kenalan dulu dengan ahli panel pada malam ini. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya Cikgu Nik Faizah binti Nik Abdul Razak, Guru Bimbingan dan Kaunseling Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu, dan ini merupakan salah satu daripada ikhtiar sebagai guru kaunselor daripada unit bimbingan dan kaunseling untuk membantu para pelajar untuk dalam mencapai kecemerlangan dalam akademik. Saya persilakan Dr. Syed dulu untuk perkenalkan diri pada panel dan juga kepada penonton yang mengikuti program pada malam ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya Syed Muhammad Syabullah. Sekarang bertugas sebagai pensyarah kanan kaunseling di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia. 2016-2017 saya rasa saya pernah turun ke UTEX secara fizikal untuk bertemu dengan pelajar, dan salah seorang pelajar di UTEX pada masa itu sekarang ni alhamdulillah dah grad pun dengan ijazah sarjana muda pendidikan. Saya pun mungkin nak berkongsi cerita dia. Baik, saya dengan pelajar Prayu USM ni saya sangat teruja sebab saya di universiti dan pelajar Prayu adalah pelajar yang separuh kakinya sudah berada di universiti. Jadi saya sangat teruja nak kenal semua yang ada, dan saya ucapkan syabas dan juga tahniah kepada Cikgu Nik ataupun Puan Nik sebagai kaunselor, dan juga bersama dengan Izzati, Hairul dan juga Farid sebagai alumni yang saya rasa mereka banyak cerita-cerita kejayaan. Saya juga nak tumpang dengar, tetapi kita akan sama-sama garapkan dalam insyaAllah forum kita yang sangat ringkas tetapi penuh bermakna bagi saya. So selamat mengikuti forum. Okey, insyaAllah. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Doktor. Sebenarnya program pun berjalan di atas kerjasama daripada Azimah yang Doktor katakan tadi daripada alumni UTEX. Ya. Seterusnya dipersilakan ex-UTEX
Saudara Hairul untuk perkenalkan diri dulu lah. Silakan Hairul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kalinya saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Cikgu Faizah atas pengajaran forum lah kepada pelajar STPM yang bakal meneroki tidak lama lagi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dapat bersama-sama dengan orang hebatlah pada malam ni, iaitu Dr. Said, Izzati, Jafari serta sahabat saya yang lain lah. InsyaAllah lah saya akan sedikit aktiviti dengan pengalaman saya. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Hairul Hafizi bin Muhammad Hanafi. Saya merupakan pelajar Kolej Kesihatan Hulu Terengganu, HUTEX. Pada tahun 2016-2017 dan sekarang saya melanjutkan pelajaran di Universiti Putra Malaysia dalam Bachelor Sains Perhutanan dan sekarang merupakan pelajar tahun akhir lah, sedang menjalankan final year project. Bagi tajuk saya lah, saya bagi sedikit fokusnya lah agar dapat beri motivasi kepada adik-adik untuk terus belajar lah untuk dapat kesan cemerlang, iaitu membuat water assessment WKI WDOE at Hutan Simpan Bintang Hijau Perak. Okey, setakat itu sahaja biodata diri saya. Saya merupakan mantan lah YDP APP HUTEX pada 2016-2017 dan saya teruskan legasi saya menjadi MPP di Universiti Putra Malaysia. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syabas Hairul. Okey. Seterusnya dipersilakan saudara Farid dari alumni KTE 6P, KTE Pontian. Sila Farid. Tak ada suara. Tak ada suara. Dah boleh dengar cikgu? Okey. Okey. Tak, maaf ada masalah teknikal. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Farid Zulfikri bin Mat Zaini. Saya berasal daripada Pontian, Johor. Saya merupakan bekas pelajar KT 6P, Kolej Tingkatan 6 Pontian. Dan sekarang saya melanjutkan pelajaran di UTM, Universiti Teknologi Melaka, kos sarjana muda pengurusan teknologi. Setakat ni itu je lah daripada saya dulu. Okay, nanti kita share lebih lagi Dan panel yang ketiga, yang keempat, Saudari Nur Izzati. Sila Saudari Nur Izzati. Okey, terima kasih cikgu. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada unit Kaunseling KTE Hulu Terengganu, HUTEX, kerana telah menjemput saya sebagai panel pada hari ini. Okey, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nurul Izzati binti Muhammad Nur Azmi daripada Selangor dan saya adalah pelajar alumni KISTAB iaitu KTE Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, sahabat berenam. Saya sekarang ni berada di sekarang ni saya berada di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM Bangi, dan mengambil program Sains Pembangunan bagi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. So itu sahaja daripada saya. Nanti saya akan share lagi lah. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih. InsyaAllah di akhir nanti boleh promo sikit lah ataupun sedikit info tentang background ataupun bidang pengajian yang saudara Farid, Izzati, Hairul ikuti supaya boleh sedikit memberi pencerahan sedikit kepada pelajar-pelajar yang sedang mengikuti program pada malam ni. Doktor, ini satu analogi lah. Kalau orang lelaki sakit, kalau ditanya macam mana tahap sakit dia, kalau dia cakap sakit macam nak bersalin, kita tak boleh percaya. Betul tak doktor? Sebab dia tak alami kan? Jadi begitu jugalah dengan objektif kita pada malam ni. Jadi itulah yang kami pihak UBK HUTEX jemput lepasan STPM kerana mereka sendiri yang mengalami situasi-situasi yang mungkin tak sama dengan situasi saya sebagai bekas pelajar STPM dulu dan mungkin doktor juga. Jadi dengan perkongsian mereka ni
diharap dapat memberi satu input ataupun kesedaran ataupun ilmu kepada adik-adik yang akan menduduki peperiksaan tak lama lagi. Untuk pengetahuan semua, pelajar semester 1 sekarang ni akan berhadapan dengan peperiksaan semester 1 pada 14 hingga 17 Februari. Tak lama dah. Dan kepada pelajar semester 3, mereka akan duduki peperiksaan semester 3 pada Mei, 9 hingga 18 Mei. Tapi mereka ni akan duduki ulangan semester 1 pada Februari juga dan juga ulangan semester 2 pada Mei nanti. Jadi pelajar sekarang ni kalau kita kata memang menghadapi satu cabaran yang sangat besar dengan PDPR, PKP dan beruntungnya panel kita yang 3 orang ni dia terlepas ataupun dia tak lalui zaman tu. Tapi ada cabaran lain yang mereka je tahu sehingga boleh mencapai pada tahap mereka berada sekarang. Jadi untuk itu kita mulakanlah dulu. Sebagaimana saya katakan tadi, melalui saringan minda sihat yang dilaksanakan, didapati ada pelajar yang terkesan kerana mengikuti program PDPR secara online. Maka daripada satu masalah timbul masalah mungkin line tak clear, maka dia sedikit demi sedikit tertinggal silibus belajar dan akhirnya merasa bosan sebab mereka tak ambil tindakan untuk mengatasinya. Doktor sebagai pakarlah dalam kaunseling, bagaimana nasihat doktor bagi mereka ni dalam menangani krisis untuk mereka hadapi dalam menghadapi STPN. Silakan doktor. Okey, baik. Saya akan mulakan bicara kita pada hari ini dengan mengucapkan tahniah kepada anak-anak ataupun adik-adik yang berada di Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu ni. Boleh panggil adik-adik, no? Saya tiba-tiba rasa saya sebaya dengan Izzati, Hairul dan juga Farid pula malam ni. Okey, baik. Mengucapkan tahniah sebab begini. Pertamanya, anda adalah insan yang terpilih yang sudah berada sebelah kaki di program universiti untuk masuk ke universiti. Pra bermaksud sebelum memasuk ke universiti. Ini adalah satu title yang sangat hebat bagi saya. Dan kalau tak percaya, tengok pada Izzati, tengok pada Farid dan juga tengok pada Hairul. Baik. Perkara yang diperkatakan oleh Cikgu Nit tadi adalah satu perkara yang sangat dekat dengan kita pada hari ini. Cabaran pembelajaran secara dalam online yang kadang-kala dilihat banyak kelemahan berbanding dengan kelebihan dan juga kekuatan lah. Okay? Tetapi dalam konteks ini saya nak sebut bahawa bukan kita sahaja yang merasai suasana ini. Dia sebenarnya satu dunia. Dia sebenarnya adalah satu dunia dan juga setiap orang akan ada perasaan dan juga emosi yang berkaitan. Baik, apa yang dikatakan tentang apabila dia rasa stres, rasa agak kecewa, rasa tidak bersemangat dan sebagainya, ini ada kaitan dengan apa yang kita katakan sebagai lesu pandemik. Lesu pandemik dalam kategori lesu minda. Okey, saya nak sebut kepada pelajar-pelajar kita di Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu ni. Lesu minda membawa maksud bahawa kita sudah pun berada pada satu tahap yang tepu untuk menolak ataupun untuk meneruskan minda kita dengan pembelajaran, dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pemikiran dan sebagainya. Jadi tidak kita perlu buat sesuatu. Baik, kalau kita tak buat tak apa, tapi dia tak akan jadi apa-apa lah. Dia akan memberikan implikasi yang sebaliknya, yang negatif. Tetapi kalau dalam proses untuk pelajar perayu, saya sangat percaya bahawa matlamat utama adalah untuk menjejakkan kaki ke universiti. Betul Memang kalau masuk perayu, saya nak betul-betul nanti saya bukan lagi perayu tetapi saya adalah graduan universiti. Ini yang berlaku pada tahun 2016-2017 apabila saya ke UTEX dan bertanya pelajar secara bersemuka siapa yang nak masuk universiti.
Tapi masa tu dengan perasaan malu, dengan perasaan takut, segan dan sebagainya, tak ada orang angkat tangan. Nak jawab nak angkat tangan tu nak menunjukkan apa, suka masuk berminat nak masuk universiti maksudnya. Okey, tapi pada masa itu juga saya lihat Azimah tadi tu dia menggagahkan diri, memberanikan diri untuk mencabar diri dan mengatakan bahawa dia nak masuk U, dia berminat untuk masuk U dan sebagainya. Okey, daripada situ sebenarnya apa yang saya nak kaitkan adalah kepada anda semua bahawa setting matlamat kita yang utama itu kena ada. Jangan terputus, jangan tiba-tiba lari ataupun tak selaras. Maka apabila kita berdepan dengan suasana pandemik, pembelajaran secara online, kita anggap bahawa apa yang berlaku itu sebagai satu cabaran dan peluang untuk kita sama-sama bersaing secara adil dengan orang lain yang sama juga menghadapi pandemik dengan kita. Bermaksud, kalaulah kita boleh mantapkan matlamat kita. Jadi yang pertama saya nak sebut adalah jangan hilang matlamat. Jangan putus matlamat. Jangan tiba-tiba tak jelas tentang matlamat. Matlamat berada di perayu mesti jelas. Jadi matlamatnya apa dia? Terpulang kepada anda semua. Tetapi saya percaya akhirnya nanti adalah menjurus kepada saya nak masuk universiti. Itu dia. Jadi bagi saya kalau dah rasa lesu, minda, dah rasa tak boleh nak push lagi, akan rasa stres dan sebagainya, antara tips yang boleh dibuat ataupun yang boleh digunakan adalah take a break. Berhenti seketika. Rehat sejenak. Okay? Maksud saya seketika dan juga sejenak, bukan rehat seterusnya. Bukan take orang kata take a break for a long time. Bukan. Take a break bermaksud rehat seketika. Macam kita memandu kan, daripada KL ke Terengganu sampai di satu tempat yang kita dah betul-betul mengantuk, apa yang kita buat? Rehat seketika, take a break, ambil kopi dan sebagainya, and then teruskan perjalanan. Itulah dia. Okey, untuk adik-adik, untuk anak-anak yang bakal menghadapi peperiksaan nanti, please kenal kekuatan diri, rehat seketika dan ambil mood untuk kembali cergas. Bagaimana? Ingat balik matlamat kita. Jadi saya nak letakkan di sini M, matlamat itu sebagai satu keutamaan. Okey, matlamat perlu ada untuk anda tidak lari daripada fokus pengajian di perayu. Okey, so matlamat yang pertama. Yang kedua yang perlu ada adalah semangat, S. Okey, semangat. Jadi matlamat kena ada, semangat kena ada. Macam mana nak timbul semangat? Yang ini nanti saya nak bagi tahu bahawa kenalah juga bersama dengan kawan-kawan, kenalah juga orang kata saling berkomunikasi, berinteraksi dengan guru, dengan kawan-kawan yang sedia membantu, yang ada positif minda, yang boleh membawa anda sama-sama berada atas landasan matlamat yang tepat, yang jelas nak masuk universiti. Jangan sesekali jadikan pandemik ataupun online learning ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan pandemik itu sebagai satu alasan. Tetapi kita jadikan dia sebagai satu cabaran dan juga peluang. Siapa yang nak buat? Siapa yang boleh melakukan semua itu? Tak lain tak bukan anda sendiri yang boleh menentukan. Okey, setakat itu dahulu cikgu. Terima kasih. Terima kasih doktor. Okey, pada pelajar yang sedang mengikuti program, sila ambil intipati. Ya, matlamat tak boleh hilang. Sentiasa bersemangat, stay fokus. Kata tiada halangan, hanya peluang. Pada saudari Izzati, Farid, Hairul, mereka dah lepas. Tinggal lagi berhadapan dengan cabaran lain pula yang datang. Ya doktor ya. Memulakan berkongsian pengalaman, saya persilakan saudari Izzati bagaimana cuba cerita sikit lah. Semua pelajar ni masuk STP dengan zero sebab pembelajaran di SPM lain dengan STPM, pra-universiti. Jadi macam mana mereka memulakan langkah dan cabaran-cabaran yang dihadapi dan bagaimana saudari Izzati lalui pengalaman ataupun lalui cabaran-cabaran tu untuk berjaya. Sila saudari Izzati.
Okay, terima kasih cikgu. Okay, saya cerita cabaran-cabaran terlebih dahulu boleh cikgu? Boleh. Share dulu. Boleh share. Boleh share tak pointer masa SEM 1, SEM 2, SEM 3. Dia kata Zati ni dah struggle kan daripada awal. Tapi tentu ada cabaran lain juga kan. Sila Zati. Okay, betul cikgu. Okay, pencapaian STPM saya tak adalah memberasakan. Saya cuma mendapat SEM 1. SEM 1 saya cuma dapat 3 pointer. SEM 2 saya dapat 2.87. Dan keseluruhan final adalah saya dapat 3.50. Okay. Saya cerita cabaran-cabaran. Kita betul-betul cakap cikgu tadi, STPM dengan SPM sangat jauh berbeza. So macam memang cabaran ni sangat besar, dan cabaran yang saya alami adalah disebabkan saya adalah saya adalah sesi 19-20. So macam saya adalah salah satu pelajar yang mengalami PKP. So saya adalah student pertama yang mengalami PKP. So dekat situ cabaran yang paling besar adalah PKP. Sebab kita kena belajar online. Lepas tu kalau belajar online pula kita tak faham apa cikgu ajar. Lepas tu daripada situ saya macam kadang-kadang tu ada jugalah stres kat situ. Lepas tu bila dah PKP ni, disebabkan saya pelajar asrama, di Kistab. So macam bila dah PKP mestilah tak boleh jumpa ibu bapa. Lepas tu memang akan homesick lah, kata orang memang homesick lah. So itulah cabaran-cabaran dia. Dan saya juga terlibat banyak program yang dianjurkan oleh KTE. So macam itu adalah cabaran-cabaran besar bagi saya untuk menghadap dengan STPM dengan. Lepas tu saya juga mengambil repeat paper, iaitu sebanyak 4 paper, 4 kertas. So itu juga cabaran lah untuk saya semasa STPM. Itu yang cabaran paling besar. Lepas tu tips, sebagai tips lah terus cikgu. Tips untuk saya overcome ataupun tips untuk saya bangun balik daripada cabaran-cabaran tu adalah yang pertama, saya kena fikir ibu bapa saya. Ibu bapa saya adalah orang yang memberi dorongan kepada saya untuk teruskan perjalanan STPM. Sebab diorang juga adalah orang yang saya selalu bercerita dengan diorang. Disebabkan saya anak manja, so macam memang family first lah, orang kata family first. So ibu bapa adalah pendorong untuk saya. Lepas tu guru-guru, yes, guru-guru memang sangat baik dengan saya pun baik dengan dia. Sesama guru-guru adalah orang yang paling apa orang kata parents kedua kita, betul tak? So macam kita kenalah hargai guru dengan cara mendapatkan keputusan terbaik. Dan yang ketiga impian. Betul cakap Dr. Syed tadi. Dia kata kalau kita tak ada impian, tak ada matlamat untuk ke universiti, mungkin saya tak akan dapat berada di UKM sekarang ni. So itu saja daripada saya cikgu. Terima kasih. Okay, sama-sama. Betul. Dalam usia sekarang ni ibu bapa adalah rakan. Dan di sekolah kita ada cikgu. Cikgu juga adalah rakan. Jadi hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan ibu bapa, dengan guru-guru dan segala. Kita sebagai pelajar memang kena share dengan ibu bapa tentang perjalanan pengajian mereka di sekolah. Nanti ada yang kalau tak sharing dengan ibu bapa, mungkin ibu bapa tak tahu kita sedang menghadapi exam. Macam mana kita nak dapatkan kerjasama daripada ibu bapa dalam pengurusan jadual harian. Okay, terima kasih Zati. Farid, saudara Farid. Macam mana dari segi pencapaian saudara Farid lah di STPM dulu, semester 1, semester 2, semester 3, lonjakan dan dengar kata ni adalah bisik-bisik daripada Cikgu Zahariah, tapi tak boleh share sini lah. Okay, boleh Farid sendiri share, kongsikan di sini. Okay, baik cikgu. Terima kasih. Kalau nak diikutkan sebenarnya keputusan saya tu tak adalah sebaik kawan-kawan saya. Kalau nak kalau dapat kita tengok keputusan saya ni boleh kata bawah 2.5 lah. Untuk setiap SEM tu memang susah. Bagi saya memang susah. Sebab pada awal saya masuk Kolej Tingkatan 6 Pontian ni, saya tak dapat catch up lagi cara pembelajaran dekat kolej macam mana.
Jadi selepas habis SEM 1, saya baru dapat catch up cara belajar dekat college. Jadi saya secara perlahan-lahan lah cuba untuk belajar, cuba untuk catch up macam mana cara orang U. Kita kan sekarang dekat Prayu, jadi dia punya cara pembelajaran tu sama je macam dekat U. So kita belajar sikit demi sikit. Untuk pointer tu, keputusan saya grade tu kebanyakannya saya dapat B, C, nak dapat A tu memang susah lah. Sebab saya, macam saya cakap tadi, saya jenis yang susah catch up untuk baru-baru ni. Sebabkan tu ada juga cabaran dia. Right? Walaupun keputusan macam tu, ada juga cabaran dia. So antara cabaran tu, kalau macam saya merupakan ahli MPP. Kalau macam dekat Kolej Tingkatan 6 Pontian ni, kami panggil petina. Petina tu MPP. Jadi MPP ni kerja dia agak banyak, agak susah dan agak banyak. Jadi kita kena pandai lah manage masa, manage macam mana nak study, macam mana nak uruskan MPP ni. So dekat situ saya ada kawan-kawan yang bantu saya untuk saya uruskan macam mana saya nak belajar dan macam mana saya nak uruskan MPP ni. Jadi mereka bantu saya lah secara tak langsung. Kemudian saya pun ada cabaran kerja khusus. Bagi saya kerja khusus tu bukanlah satu cabaran yang cabaran yang besar. Bagi saya tu masalah kecil je. Sebab kerja khusus ni kita dapat guide daripada cikgu-cikgu, ada guide daripada kawan-kawan juga. Jadi untuk kerja khusus tu bagi saya masalah kecil je lah. Walaupun dia masalah kecil tapi dia tetap menjadi cabaran untuk saya lah. Bagi saya cabaran yang paling besar pernah saya hadapi sepanjang belajar di Kolej Tingkatan 6 Pontian. Kalau saya tak salah bulan 11 selepas exam SEM 2, kalau saya tak silap, saya kehilangan seorang pakcik yang agak rapat. Masa tu kami belajar online, jadi saya kehilangan dia, jadi saya rasa agak down sikit masa tu. So saya tak masuk kelas. Lama juga sebenarnya tak masuk kelas sebab saya memang down habis. Sebab saya kehilangan dia agak rapat dengan saya. Tapi walaupun macam tu, saya bersyukur sebab saya ada cikgu-cikgu, ada family, ada kawan-kawan yang naikkan semangat saya balik. Jadi tak lama lepas tu saya dah mula masuk kelas. Saya dah semangat lah sebab saya fikir saya ni anak tunggal. Jadi saya kena berfikiran jauh sikit lah. Jadi saya fikirkan pasal keluarga, pasal masa depan saya. Kalau saya tak fikir tentang semua benda tu, mungkin saya tak sampai ke tahap sekarang ni lah. Jadi saya bersyukur lah sebab ada kawan-kawan yang sentiasa bagi saya semangat, family yang bagi saya semangat. Walaupun saya ni, macam mana nak cakap, saya ni jenis degil jugalah. Kalau saya dah cakap macam tu, memang macam tu lah. Jadi diorang cuba untuk lembutkan hati saya, untuk bagi saya semangat. Dan itu ya. Saya rasa cabaran saya yang paling besar itulah kehilangan pakcik saya lah. Setakat ni itu je ke dulu cikgu untuk cabaran tu? Ada apa-apa lagi ke? Ada lagi. InsyaAllah lepas ni. Okey, satu poin. Kalau tak saya tak tahu nak cakap apa. Satu poin yang cikgu dapat tadi ialah degil. Kena ada pendirian. Dah berada di STPM, memang kita kena target, kita kena fokus, abaikan perkara kecil-kecil untuk capai perkara besar. Kadang-kadang ada student yang dah berada di semester penghujung semester 1 masih lagi tercari-cari. Cari tapak. Tadi bila exam semester 1, seolah-olah macam satu baru nak testing, sebagai satu percubaan baru. Dan kata bila ada peluang untuk baiki untuk ulangan, maka dia akan ambil take for granted. Maknanya tak apa lah ada ulangan.
Sedangkan sebenarnya itu beban. Orang kata tiada beban, batu digalas. Kan? Daripada kita dah 4 subjek, 4 paper satu semester, terpaksa cover. Di akhir nanti nak belajar untuk semester 3 dan masa yang sama mengulang paper semester 1, semester 2 sehingga kan ada yang exam, bersedia untuk exam bagi 12 paper. Memang satu perkara yang sangat dia kena usaha 500 ataupun 5 kali ganda, 6 kali ganda lebih untuk capai target. Baiklah Hairul, daripada 1 pointer lebih sehingga mencecah 3 pointer lebih lah masa last kan. Tentu ada cerita di sebalik apa yang berlaku dan apa benda yang dibuat sehingga dapat capai target dan berada di kedudukan sekarang. Tapi sebelum tu, memang calon STPM memang berwibawa lah daripada segi kepimpinan kerana mereka dilatih semasa di STPM walaupun sibuk dengan MPP, tapi mereka sebenarnya dilatih bagaimana menguruskan diri, menunjukkan karisma dalam kepimpinan. Bila berada di, dan saya percaya bila berada di IPT, memang mereka ni lah, lepasan STPM ni lah yang ramainya melibatkan diri dalam MPP, perwakilan pelajar. Betul tak Hairul? Hairul contohlah salah seorang. Okey, silakan Hairul. Okey, terima kasih Cikgu Nik. Saya rasa perkongsian saya kalau sebut pointer ni saya rasa sedih. Daripada awal-awal dulu. Sebab saya bukannya cakap saya main-main dulu masa SEM 1 untuk macam Cikgu Nik beritahu, saya dapat 1.25 je pointer saya. SEM 2 saya dapat 2 point lebih something je, tak sampai 2.5 saya rasa. SEM 3 tu saya cut back. Kiranya key point saya ni untuk adik-adik semualah, untuk saya perkongsian, tak ada yang mustahil untuk kita capai. Kiranya comeback is real orang kata. Macam tu. Sebab lepas daripada saya mengulang tu, alhamdulillah pointer saya dapat 3 point ke atas dan overall saya dapat 3.42 lah. Dan alhamdulillah dapat masuk ke Universiti Putra Malaysia. Orang cakap saya 1.25 adik-adik sampai ke 3.42. Tak mustahil. Comeback is real saya cakap. Saya jadi pointer macam tu 1.5 sebab saya ada musuh dalam diri saya. Bukan musuh dengan sekeliling, saya musuh dengan diri saya. Musuh pertama saya yang bernama adalah malas. Musuh yang kedua saya, nama saya ni adalah putus asa. Musuh yang ketiga saya adalah sikap sambil lewa. Macam mana kita untuk atasi musuh-musuh kita tu? Saya insya-Allah saya akan bagi tips. Yang pertama sekali tip yang saya buatlah, saya mengulang untuk pengetahuan adik-adik 10 paper. 4 ulangan SEM 1, 2 ulangan SEM 2 dan 4 lah SEM semester 3. Memang cakap saya sedih waktu tu masa saya dapat kesedaran lah daripada sikap sambil lewa tu. Saya atasi musuh yang pertama saya tu adalah saya bagi ayah saya tanya, Along, sebab saya merupakan anak sulung daripada keluarga, Along pointer SEM 1 dapat berapa? Sebab abang dengar semua orang dah bagi tahu dah anak-anak abang hang senyap je. Kenapa? Tak tinggi mana bah? Berapa? 1.25. Allah, kau buat apa kat sekolah? Cakap macam tu lah. Kau main apa kat sekolah? Tapi tertitik hati saya, kesiannya ayah saya cakap macam tu. Tengok mata dia pun orang cakap apa macam nak nangis pada tengok anak dia, tak tahu nak sedih ke, nak geram ke, nak marah ke apa semua. Tapi saya termenung hari tu. Saya termenung lepas malam tu saya termenung. Kenapa saya dapat result macam tu? Okey, saya kaji-kaji, saya ada dapat musuh. Musuh tu lah yang menyebabkan perusahaan saya jatuh. Okey, lepas daripada tu saya comeback lah untuk pengetahuan adik-adik. Kiranya saya berjumpa dengan guru-guru saya. Saya cakap, saya ada satu guru saya lah. Saya khususnya adik adalah guru MPP UTEC saya lah. Iaitu Cikgu Azira. Saya ingat sampai sekarang dengan Cikgu Shima. Dia cakap saya, Presiden MPP tapi pointer 1.25. Macam tu. Tapi saya terdetik dalam hati saya. Okey, tak apa cikgu tak cakap macam tu, nanti saya bagi pointer 3 kat cikgu. Saya cakap macam tu. Apa-apa yang cikgu beritahu, saya harap adik-adik jangan ambil negatifkan. Kita positifkan benda tu, insya-Allah result kita akan dapat positif. Contohnya kalau cikgu cakap 1.5 kita lawan dia, tak ada. Mesti cikgu nak tengok kita berjaya. Kalau dia tak, orang cakap apa, dia tak bagi extension kat kita, dia tak cakap macam tu. Mungkin dia ada tengok something untuk diri kita, kita special. Macam tu. Adik-adik kalau cikgu cakap apa, kita positifkan. Dia cakap apa-apa, kita positifkan dia. Macam tu. Lepas tu saya buat ulang kaji lah. Saya berjumpa dengan cikgu, saya tambahkan usaha saya.
Lepas tu kiranya kalau macam cikgu Faizah tahu saya macam mana. Kalau sebelum cikgu masuk kelas, saya akan cari dulu cikgu tu macam mana. Saya akan bawa beg dia. Dia sampai ke kelas saya bawa. Itu adalah satu keberkatan lah orang cakap daripada cikgu. Setiap ada mulut cikgu cakap, Hairul tak apa, nanti cikgu doakan awak dapat masuk universiti. Tak apalah pointer 1 poin lebih pun. Macam tu. Itu adalah berkat daripada doa seorang guru. Kiranya saya ingatkan adik-adik sekalian lah, jangan sekali-sekali kita sakitkan hati guru-guru kita lah. Sebab guru-guru kita ni seperti ibu bapa kita lah. Jikalau mereka ada sakit hati ke apa ke, saya harap adik-adik ni pergi minta maaf dengan cikgu. Cikgu, maafkan saya, doakan saya agar dapat masuk ke Menara Gading Universiti nanti. Suatu hari untuk jadi seorang hebat-hebat macam senior-senior. Jangan sakitkan hati guru sebab dia akan cakap apa, keberkatan tu kurang sikit. Macam tu. Macam itulah perkongsian saya. Kiranya comeback is real, saya cakap. Tak ada yang mustahil. Mesti orang cakap pada saya ni, Hairul, tak payah masuk universiti lah 1.25 je. Kamu pergi je kandang lembu ke, pergi makan lembu ke apa semua ke. Tapi saya cakap tak ada. Saya akan comeback nanti. Kamu akan tengok result saya. Semua kawan-kawan saya lihat, terkejut. Dia orang tak cakap apa-apa sebab result saya keluar last 3.42 dan alhamdulillah lah. Kiranya saya Cikgu Azira Japat, alhamdulillah Hairul, kamu positifkan kata-kata dan kamu tunaikan janji kamu dapat 3 poin lebih. Cikgu bangga dengan kamu dan saya teruskanlah. Kiranya saya bangga, kiranya adik-adik ni kira bangga sebab STPN ni dia melatih diri kita kepimpinan macam Cikgu Nik bagi tahu tadi. Kiranya dia akan melatih kepimpinan kita dan kita akan masuk ke IPT, kita rasa berani sikit daripada pelajar asasi ke matrik ke, dia ada advantage untuk kita. Dan saya alhamdulillah lah, saya teruskan kepimpinan saya di IPT. Dan saya kira kongsian lah sikit untuk masa pencalonan MPP dahulu. Saya adalah top 3. Kiranya pertandingan MPP saya dapat undian seramai 8,000 lebih lah. Saya tak kenal daripada mana asasi matrik semua, tapi dia tengok kepimpinan karisma daripada kita. Saya banggalah kiranya saya masuk STP dan kalau saya jumpa junior-junior saya akan bagi tahu. Kalau dapat masuk STPN, pergi je. Jangan fikir apa semua ke, pergi. This is a best choice, saya cakap. Lepas tu saya nak tekankan sekali lagi, nanti saya akan share banyak lagi lah. Sebab saya sebab sikit kalau cerita pasal result periksa ni doktor. Memang sedih sikit saya ada 1.25 dapat 3.42, memang saya alhamdulillah saya syukur doktor. Dan saya tekankan sekali lagi lah kepada adik-adik, kita jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu minta doa kepada dia, jangan putus asa. Kita minta je dengan dia. InsyaAllah akan makbulkan lambat ataupun cepat je, macam tu. Saya harap adik-adik sekalian dapatlah menggunakan masa yang ada ni. Tak ada mustahil. Walaupun 1 minggu lagi 10 paper, tak ada mustahil. Comeback is real. Awak ingat kalau ada comeback is real, macam saya, insyaAllah kamu akan berjaya. Saya jumpa adik-adik saya sekalian di Menara Gading, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Orang Terengganu kata sedap cakap dok. Lepas dah bagian kita kan. Alhamdulillah. Itulah comeback is real. Bersama dengan kita pada malam ni pengetua HUTEX Encik Rasdi Rahman dan Cikgu Rashima dah bagi komen dah. Jadi sebutan Cikgu Shima, Cikgu Azira, insyaAllah. Satu masalah lah doktor, kalau mesyuarat PIBG kaum ibu yang ramai ya, dan jika dilihat kepada penonton ataupun yang turut serta bersama kita malam ni pun, pelajar perempuan yang ramai. Dan bila naik ke pentas untuk terima anugerah pun, pelajar perempuan juga yang ramai. Apa sebenarnya, macam mana doktor? Pandangan doktor dengan situasi pendidikan kita sekarang ni? Ni ayat lain daripada lain ni. Tanya sedikit lah. Okey. Masalah. Baik, terima kasih Cikgu Nik dan terima kasih Tuan Pengetua dan juga sahabat-sahabat guru-guru di HUTEX. Sebenarnya kan dalam isu yang Cikgu Nik sebut tadi tu, kita istilahkan sebagai the lost boys. Kehilangan dah generasi budak lelaki ni. Tapi sebenarnya mereka ada. Cuma mereka menunggu ruang dan juga peluang saja untuk muncul lah. Tengok macam Hairul, tengok macam Farid kan. Baik, bila saya tengok, betul lah, bila saya tengok partisipan dekat kita punya program ni, ramai perempuan dan juga saya tengok nama Nur. Oh, ramainya perempuan ni kan. Jadi ini adalah satu cabaran lah bagi lelaki. Sebenarnya dalam konteks bilangan di sebelah HUTEX mungkin ramai perempuan daripada lelaki. Kalau di USM kami sekalipun, okay, di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan contohnya,
pun ramai pelajar perempuan berbanding dengan pelajar lelaki apabila mendaftarkan diri. Tetapi saya dapati bahawa kebarangkalian pelajar-pelajar lelaki ini mereka akan memilih program-program yang berteraskan technical, vocational yang agak ramai berbanding dengan perempuan di college community, di college vocational dan juga di setting-setting pensijilan ataupun tempat-tempat institusi yang memerlukan hands-on activity dan sebagainya. Pun begitu, kita sangat berusaha untuk meramaikan pelajar lelaki di universiti. Dah lah tak berapa ramai kan, tetapi yang ramai tu pula, yang ada tu pula boleh masuk. Kita nampak juga, kita bila buat screening tu, keterampilan mereka tu separuh mungkin banyak mendiamkan diri, separuh lagi mungkin macam Hairul dan juga Farid, mereka percaya kepada diri, mereka ada semangat untuk kepimpinan dan sebagainya. Yang inilah yang kita rasa sangat-sangat jadi permata yang sangat berharga untuk kita. Jadi kan dalam konteks sistem pendidikan kita, saya nak cuba bawa pemikiran kita semua bagaimana kita boleh bantu rakan-rakan kita ni. Okay, kalau tengok yang lelaki kan macam Hairul dengan Farid, ada geng-geng junior-junior, awak yang bawah dan sebagainya, ataupun ada kawan-kawan sendiri yang mungkin orang kata dari segi semangat tu suam-suam dia dan sebagainya. Perlu untuk orang kata ajak mereka bersama untuk bersama-sama dengan kita. Sebab yang inilah antara tips yang saya sebut yang kedua tadi tu, iaitu semangat. M matlamat, S semangat. Semangat ni antara salah satunya adalah apabila kita boleh bawa rakan-rakan kita bersama-sama. Tapi jangan kita yang terikut-ikut mereka kepada benda yang negatif, tapi mereka yang perlu ikut kita kepada perkara yang positif. Jadi dalam konteks pembelajaran di universiti ataupun pembelajaran di institusi pengajian tinggi, saya rasa antara mahasiswa lelaki dan juga wanita, mereka bersaing dengan cukup hebat, dengan cukup baik. Keterampilan antara kedua-dua lelaki dan juga wanita ini mempunyai cara yang tersendiri bergantung kepada sikap, kepercayaan, keyakinan dan juga sejauh mana mereka mengimpikan masa depan di depan tu. Dan itulah saya nampak tadi kan bila Hairul bercakap tu, bunyinya macam seorang yang sangat optimis perkara di depan, tidak mungkin berpaling lagi lah Hairul. Kalau lagu slang tu kan, tak mungkin berpaling lagi. Tetapi bila dah nampak peluang di depan, dapatkan peluang tersebut dan sebagainya, dan inilah perkara-perkara yang kita sama-sama kena buat, sama ada di UTEX ataupun di mana-mana sekalipun. Komposisi lelaki dan juga wanita ni memang terasalah bila di peringkat pengajian tinggi ni, kita dapati mereka memilih dalam bidang minat kecenderungan masing-masing, dan di setengah-setengah tempat sangat terasa lelakinya sangat kurang tetapi yang perempuan ini ramai. Tetapi itu tidak sesekali mematahkan semangat kaum wanita ataupun pelajar perempuan untuk bersaing sesama mereka dan menempatkan diri dalam kalangan yang terbaik, dalam kalangan yang terbaik antara mereka. Mereka semuanya terpilih. Kalau yang dah masuk universiti, dah masuk IPT, dah melepasi perayu dengan baik, ini sebenarnya mereka ni terpilih. Tetapi mereka terbaik dalam kalangan yang terbaik. Jadi itulah sebenarnya cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar-pelajar kita. Jadi kalau boleh saya sebut tentang bagaimana semua yang ada tadi tu. Yang pertama adalah matlamat, M. Yang kedua kena ada semangat. Yang ketiga tidak lain tidak bukan apa yang telah dibuat oleh Izzati, Hairul dan juga Farid, iaitu usaha. Bayangkan mereka berada pada satu tahap yang agak sederhana pada permulaan, agak slow pada permulaan, tetapi akhirnya mereka pecut dengan sepecut-pecutnya, dan saya percaya pada kali ini Farid, Hairul dan juga Izzati takkan paling lagi ke belakang, akan terus move forward ke depan untuk capai kejayaan dan juga cita-cita impian. So bagi saya lah, Hairul dan juga Farid, jom kita panggil ramai-ramai geng-geng lelaki yang mana ada tu adalah menjadi tugas tanggungjawab kita bersama
untuk ajak mereka. Betul, mereka ni kadang-kadang pada peringkat ini mereka sibuk tentang perkara-perkara perkara-perkara luar yang tidak ada kaitan dengan pembelajaran dan sebagainya. Jadi sambil-sambil itu bagaimana kita boleh cetuskan minat mereka untuk sambunglah belajar, teruskan pengajian walau apa pun bidang. Asalkan jangan buat perkara-perkara yang merugikan masa depan. Itu yang kita nak. Sama ada berada di kolej, sama ada berada di institut pengajian tinggi yang mana sekalipun, universiti awam, universiti swasta, teruskan. Itu adalah harapan kita sebab anda semua adalah generasi baharu. Anda semua adalah generasi pemimpin akan datang. Kalau kita tidak mula sekarang, bila lagi kita nak mulakan? Kalau bukan kita yang cetuskan, siapa lagi yang akan cetuskan? Okay? Jadi kepada lelaki-lelaki di luar sana, HUTEX, jom bangkit. Kita bersaing secara sihat dengan pelajar-pelajar wanita yang ada ni. Kalau anda boleh buktikan sesuatu seperti Hairul dan juga Farid, anda adalah champion di HUTEX dan anda adalah champion untuk diri sendiri. Okay? Saya ingat setakat itu, Cikgu. Okey, terima kasih Doktor. Cabaran kepada pelajar lelaki. Bila doktor sebut tadi lagu Tidak Mungkin Berpaling tu, teringat zaman muda dululah. Dan pesanan kepada Izzati, bersaing merebut tempat yang terbaik, bukan bersaing, maklumlah lelaki kurang di kampus, jangan bersaing untuk dapatkan tu. Tetapkan matlamat ya, teruskan. Okey, baiklah. Kita pergi balik kepada Hairul. Kata tadi banyak benda yang nak sampaikan lagi, nak share. Silakan Hairul. Sila. Mungkin ada pengalaman lah sepanjang berada di semester 1, semester 2, semester 3. Mungkin ada yang kata turning point. Apa yang menyebabkan rasa satu perkara yang menyebabkan rasa memang insaf dan kena balik kepada matlamat asal tu. Ada tak satu benda yang dipanggil turning point yang menyebabkan boleh tukar langkah kepada lebih ke depan lah untuk cemerlang. Sila Hairul. Okey, pertama sekalinya saya ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Syed. Rasanya kita sebagai lelaki ni semua bersemangat. Saya pun rasa bersemangat balik Dr. Syed macam duduk di STP. Terima kasih Dr. atas perkongsian dan sebagainya untuk untuk semua adik-adik kita di HUTEX ni. InsyaAllah lah ada masa saya dapat bagilah bersama dengan Dr. Syed untuk program BUPM nanti. InsyaAllah saya akan jemput lah nanti. InsyaAllah. Okey, untuk turning point saya di SEM 1 ni adalah macam saya cakap tadi, saya lihat muka ibu dan ayah kita. Bayangkan, diorang hantar kita kepada di STPM ni tak lain tak bukan. Dia nak lihat kita di Menara Gading. Bayangkan kalau kita dah usaha dah, kita bertawakal dah, kita dah push out dah, kita tak ada rezeki, mungkin ada rezeki kat lain, itu lain kira. Kiranya kita usaha dulu. Kiranya kita tak usaha, dan kita kalah dengan musuh yang saya cakap tadi, 3 tu. Malas, sambil lewa kita, macam tu. Kiranya cepat putus asa. Kita out. Dia cakap apa? Kita tak menang sampai ke garisan penyelamat. Saya harap adik-adik kita ni renung-renungkanlah wajah mak dan ayah kita. Kalau balik nanti ke, kalau ada kat rumah tengok TV ke, try renung-renungkan dia orang. Macam mana perasaan dia orang? Bayangkan, kita gagal masuk ke Menara Gading. Macam mana perasaan dia orang? Bayangkan. Kalau macam kita dapat masuk ke Menara Gading, kita beritahu mak ayah dapat masuk UTM, mak ayah dapat masuk UKM, mak ayah dapat masuk USM. Betapa gembira, betapa syukurnya diorang. Itulah turning point kita yang pertama sekali. Kita lihatlah wajah kedua orang tua kita, dan guru-guru kita pun kita akan lihatlah wajah-wajah diorang. Diorang tak bukan nak lihat kita berjaya di masa akan datang. Saya ucapkan jugalah terima kasih kepada cikgu-cikgu saya di HUTEX yang sentiasa memberi semangat, dorongan kepada saya sehingga saya ke tahap ni lah. Saya harap adik-adik kita teruskan perjuangan. Jangan makan kalah sebelum berjuang. Comeback is real. Kalau boleh jangan ulangilah mistake yang saya buat tu kepada pelajar semester 1 tu. Janganlah dapat pointer 1 nak comeback semester 3 pula. Jangan macam tu. Kiranya jangan buat silap, teruskan usaha, teruskan dapat all the best, 3 poin lebih, dan kita teruslah menuju kejayaan. InsyaAllah saya doakan adik-adik sekalian dapat melanjutkan pelajaran di universiti yang anda pilih, USM ke, UPM ke, UKM ke. Saya doakan anda semua berjaya dan masuk ke universiti pilihan anda semua. Terima kasih cikgu. Okey, sama Hairul. Untuk perhatian kepada pelajar yang mengikuti program ni, nanti cikgu akan bukakan sesi soal jawab. Mungkin ada pelajar yang nak bertanyakan soalan, kita di platform Google Meet ni boleh je aktifkan kamera dan mic tu. Boleh bukakan soalan sebentar nanti ya. Sebelum tu,
Saudara Farid tadi kata sibuk dengan MPP, jadi boleh Farid kongsikan bagaimana nak mengurus masa tu, ada tak jadual belajar sendiri, masa mana dengan MPP, masa mana dengan study, masa mana dengan mungkin dengan aktiviti lain-lain lah semasa di college. Sila Farid. Okey, terima kasih Ibu. Jadi untuk MPP macam saya cakap tadilah, MPP ni dia banyak kerja. Jadi kita kena uruskan macam-macam aktiviti, macam sukan ke, macam event untuk Raya Cina. Jadi dalam kesibukan tu pun kita kena buat kertas kerja. Jadi macam mana cara saya nak handle semua benda tu? Mula-mula saya dalam kepala saya settlekan dulu untuk MPP. Kalau kita settle cepat, so kita boleh buat benda lain. Jadi kita still ada masa untuk study. Jadi apa yang saya buat, saya settlekan hal MPP. Macam contoh kena buat kertas kerja, so saya buat jam tu juga. Kalau dia kata nak hari esok, tapi saya siapkan hari ni juga, saya hantar hari ni. Jadi esok kita still ada masa untuk study, atau kertas kerja tu mungkin salah, kita ada masa lagi nak betulkan. Jangan buat last minute, sebab kebanyakan kerja last minute ni tak perfect. Maybe ada salah sikit. Jadi kalau kita buat awal, kita masih boleh lagi perbaiki. Okay? Jangan bertangguh lah kan? Betul, jangan tangguh kerja. Sebab saya dah ada pengalaman sebenarnya bertangguh kerja. Pengalaman kita share. Baru je cikgu pengalaman ni. Baru tak apa, share. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Tu dia. Betul. Saya bagi pengalaman paling dekat lah masa dekat UTM ni lah. Saya ada assignment dekat UTM ni banyak sebenarnya. Jadi saya bagi satu contoh je lah. Saya kena siapkan assignment tu, sebenarnya lecturer dah bagi masa yang agak panjang, dalam seminggu, 2 minggu, dalam 2 minggu lebih. 2 minggu lebih, tapi saya siapkan, saya mula buat 3 hari sebelum submission date. Jadi dekat situ kita struggle sikit lah, kita kena fikir banyak masalah. Lepas tu kita kena fikir sama ada yang kita buat ni betul atau tak. Jadi nasihat saya kat sini, kena buat suatu perkara tu awal lah, jangan bertangguh. Sebab berkemungkinan besar kita akan menyesal kalau kita buat suatu benda tu last minute. Okay, go. Okay, terima kasih. Saya buka pada pelajar ataupun yang mengikuti program pada malam ini untuk kemukakan persoalan. Okay, sila cikgu bagi peluang. Ada tak pelajar yang nak bertanya? Kita di Google Meet boleh je aktifkan kamera, mikrofon, boleh kemukakan soalan. Ada tak pelajar yang nak bertanya? Okey, tak apa. Kita buka je, kita santai-santai, maknanya cikgu beri ruang. Mungkin ada pelajar yang nak menculah dengan soalan, silakan. Yang pastinya salam dululah. Ya. Okey, itu turning point ataupun bagaimana perkongsian daripada Farid. Yang penting poinnya ialah jangan tangguh. Sebab tangguh ni menandakan kalau ikut orang kata macam pepatah, bukan pepatah, tapi itu jugalah kerja bertangguh ni menandakan kebodohan. Sebab kita tak tahu apa akan jadi, apa akan berlaku pada esok. Settle, dapat kerja, settle kan insyaAllah. Dan peluang untuk kita perbaiki pun ada lagi. Jika kerja last minute, maka kita akan hantar dalam keadaan kita sendiri pun sebenarnya rasa tertekan, rasa tak puas hati yang kita akan bawa sampai bila-bila. Itu nasihat kepada pelajar lah. Seterusnya Izzati. Ada nak share lagi Izzati? Di Kistab pelajar ramai di Kistab kan? Betul cikgu, pelajar ramai. Ramai. Dan Izzati pun sendiri pernah datang ke HUTEX. Biasanya lawatan ni 1-2 buah bas, tapi Kistab berkunjung ke HUTEX 4 buah bas. 4 buah bas berkunjung ke HUTEX. Penuh. Memang meriah lah, meriah sungguh suasana.
Ada lagi yang Zati nak sharekan dengan adik-adik ataupun nasihat daripada Zati lah. Okay, nasihat. Ya, sila. Baik cikgu. Okay, turning point saya pun sama macam Hairul dengan Farid. Itulah. Sama seperti di atas lah. Kita jangan takut sebab saya pun dulu macam tu juga, saya tangguh kerja, suka tangguh kerja. So macam kalau boleh untuk adik-adik sekalian, kita janganlah tangguh kerja. Macam tu. Sebab saya pun ada pengalaman juga macam tu. Saya punya pengalaman mungkin sama juga dengan Farid. Tapi saya punya ni esok nak hantar, saya buat hari ni, esok nak kena hantar tapi dokumen hilang. Macam tu. Macam kerja KK pun, kerja khusus, esok nak hantar dokumen hilang. So kena minta. Tu salah satu cabaran lah. Lepas tu turning point saya pun macam saya dah tak boleh dah kalau dokumen hilang ni dah akan efek pada masa depan. So macam saya start pada tu saya rasa macam lepas ni saya takkan tangguh kerja lagi dan saya praktiskan dekat universiti, saya takkan tangguh kerja lagi. So itulah saya punya turning point. Memang lumrah lah kan. Orang semua tahu sebenarnya tangguh-tangguh ni tak baik, tapi kadang sikap tak apa akhirnya makan diri. Betul tak? Betul kan? Okey, ada soalan tak daripada penonton yang bersama dengan kita malam ni? Orang kata Galik leka dengar je ni. Okeylah, tak apa. Seterusnya lah, sebelum kita pergi kepada perkongsian tentang bidang pengajian yang alumni ataupun Hairul, Farid, Izzati lalui sekarang ni, boleh Dr. Syed kongsilah sedikit tips bagaimana nak menghadapi peperiksaan. Kata pelajar-pelajar kena berjuang sehingga saat yang terakhir. Kalau dari segi nak memotivasikan pelajar, memang masih ada masa. Tapi sebenarnya masa tak tunggu. Kadang-kadang terdesak sekarang ni, macam-macam boleh jadi. Jadi apa nasihat doktor kepada calon peperiksaan, calon STPM yang berada di luar sana bersama dalam program pada malam ni? Sila doktor. Okey, terima kasih Cikgu Nik. Sebenarnya saya tertarik tadi ungkapan tentang bagaimana bertangguh, bagaimana kita buat kerja last minute dan sebagainya. Ada pepatah dia mengatakan time and tide wait for no man, not even a king. Masa dan badai tidak akan menunggu sesiapa sekalipun seorang raja. Masa untuk kita semua adalah masa yang diperuntukkan sama sahaja. Tetapi isunya adalah bagaimana kita menguruskan masa. Tapi sebelum tu kan saya terlupa. Saya nak bagi tahu saya orang Terengganu sebenarnya. Jadi saya boleh cakap Terengganu. Bila dengar Cikgu Nik cakap Terengganu sikit tadi tu, rasa macam teruja nak test cakap Terengganu. Ni dalam ni orang Terengganu belaka tau. Sebenarnya kita buka peluang kepada program ni berjalan dengan kerjasama daripada Kistab, GBK Kistab dan juga KT Nampi. Jadi kita invite juga mereka untuk bersama dalam program ni. Mungkin ada lah daripada pelajar Kistab dan KT Nampi dalam ni. Okey, tak apa. Yang kan? mana bukan orang Terengganu tu belajar lah cakap Terengganu. Dengar dan kita faham. Kebanyakan berat kan? Bahasa Terengganu ni bahasa unik, istimewa sikit. Kalau nak tahu, kena tanya orang Terengganu macam mana. Mak Dan pun cakap Terengganu. Okey, berkaitan dengan orang kata bertangguh tadi tu, sebenarnya betul lah, bertangguh itu pencuri masa. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia mengatakan bahawa kita di dunia ibarat penunggang ombak. Kita tetap duduk sedang masa terus berlalu. Mendalam ayat dia, maksudnya macam mana? Kita menjalani kehidupan seharian kita kadang sedar tak sedar apa yang kita buat. Tetapi yang pasti 2021 meninggalkan kita. 2022 sedang kita hadapi. Dan 2023 sedang menanti di depan dan sebagainya. Itu adalah perjalanan lumrah. Soalan saya adalah, adakah kita bersedia dengan apa yang kita impikan selama ini? Kemana kita sebenarnya? Itu adalah satu soalan yang sangat besar yang bakal mendorong adik-adik, anak-anak
kepada gerak kerja, sikap, tingkah laku yang sebenar untuk bersedia dalam peperiksaan. Baik, saya nak sebut di dalam peperiksaan ni, oleh kerana saya adalah seorang pensyarah dan kadang-kadang saya terlibat sebagai panel pemeriksa luar dan sebagainya, apabila meneliti skrip jawapan dan juga menyemak jawapan untuk memberikan markah, sebenarnya ada beza antara pelajar yang memang tahu dan juga orang kata apa, belajar dengan pelajar yang tak tahu bang, ikut suka dia je kan. Jadi memang dapat beza lah bila dah berpengalaman lama macam tu, dapat tahu. Baik, saya nak sebut kepada adik-adik bahawa konteks pengetahuan dalam pembelajaran itu sebenarnya sangat luas. Sangat luas dan juga sangat besar sebenarnya. Baik, apa yang kita perlu, yang pertama untuk persediaan peperiksaan ini kalau kita tengok adalah, ini saya nak sebut dalam bagaimana nak jawab peperiksaan nak jawab peperiksaan, adalah pertamanya kita kena betul-betul memahami soalan. Sebab saya nak sebut, keputusan peperiksaan adalah bergantung kepada markah. Markah pula bergantung kepada skrip peperiksaan yang ditanda dan sebagainya. Kehilangan markah di situ menyebabkan grade akan jatuh dan juga pointer akan turun dan sebagainya. Baik, kalaulah kita boleh memahami soalan tersebut dengan sebenar-benarnya, maka ada cara untuk menjawab soalan tersebut. Yang pertama adalah gariskan kata kunci, kenal pasti kata kunci soalan tersebut. Apa soalan tersebut yang perlu dijawab. Jangan kita banyak orang kata pendahuluan dan juga explain tentang perkara-perkara yang umum, kemudian yang jawapan soalan itu kita jawab sedikit saja. Okay, melainkan kita ada cara bagaimana kita nak mengarang jawapan tersebut dan juga nak memperihalkan jawapan tersebut mengikut konteks isi-isi yang telah kita pun susun. Saya ingat yang ini guru-guru dan juga anda semua dah pun maklum bagaimana teknik menjawab soalan dengan baik. Tetapi saya nak highlight bahawa kena faham soalan, kena tahu apa perkara yang perlu dijawab. Dan biasanya saya minta pelajar-pelajar saya untuk tengok markah yang ada, yang telah disediakan untuk satu soalan itu, berapa markahnya. Daripada situlah kita boleh menganggarkan bagaimana jawapan kita harus kita uraikan, harus kita bincangkan, harus kita jelaskan dalam skrip jawapan kita tersebut. Okey, ada beza antara bandingkan, uraikan, jelaskan, bincangkan dan sebagainya. Yang ini pun kena faham. Kena biar betul-betul orang kata apa, fokus tersebut tepat kepada soalan yang diminta. Baik, saya nak menjelaskan juga untuk persediaan peperiksaan ini tak lain tak bukan daripada tulisan yang kemas dan boleh dibaca dengan baik, dan susunan idea-idea yang dipaparkan tersebut membantu pemeriksa untuk melihat poin ataupun keyword kata kunci tersebut dengan jelas dan baik. Ada setengah-setengah pelajar bila saya semak dia punya skrip jawapan dan sebagainya, dia buat dalam bentuk yang bergaris kata kunci, kemudian dihuraikan, bergaris kata kunci dihuraikan dan sebagainya. Itu adalah antara salah satu tip ataupun salah satu cara bagi saya memudahkan pemeriksaan pemeriksa dan juga bagaimana kertas jawapan anda ataupun jawapan anda sendiri itu dapat dinilai dengan baik oleh pemeriksa. Maksudnya kan dari segi tulisan tu, kalau tulisan berserabut memang sakit kepala, pening kepala kan nak baca ataupun nak tengok. Tapi bukanlah bermaksud perlu tulisan cantik, tapi tulisan yang kemas dan juga menyenangkan pemeriksa untuk memeriksa kertas anda. Tapi janganlah tak ada poin ataupun janganlah kita kata dalam tugasan ataupun dalam peperiksaan tersebut, skrip jawapan tersebut hanya satu kupasan umum ataupun perkara-perkara yang di luar konteks dan sebagainya. Jadi nak tak nak kena ada kemahiran belajar, kena ada strategi, kena ada teknik yang tertentu dalam menghasilkan jawapan yang baik. Okey. Untuk persediaan peperiksaan yang umum yang sebelum ni saya nak sebut juga bahawa tidak lain tidak bukan daripada bagaimana para pelajar perlu merehatkan minda, meredakan emosi
dan juga menjaga tingkah laku supaya dia adalah sejajar dengan individu yang bakal menghadapi peperiksaan dengan tenang. Okey. Jadi pada masa tu kalaulah boleh, janganlah bergaduh dengan sesiapa, janganlah berbalah dengan kawan-kawan, janganlah buat perkara-perkara yang menyebabkan kita rasa cemas, kecewa dan sebagainya. Sebab emosi kadang-kadang dia boleh mempengaruhi tumpuan fokus kita dalam peperiksaan. Kalau kata 14 Februari ini adalah tarikh peperiksaan, maka setidak-tidaknya seminggu sebelum peperiksaan tersebut anda pun sudah pun mempunyai satu mood kepada peperiksaan itu dengan baik. Okey, bagaimana? Jadi kan saya sebut tentang matlamat bahawa niatkan bahawa peperiksaan ini adalah penting, peperiksaan ini adalah sebagai satu fokus, peperiksaan ini adalah sebagai satu cara bagaimana anda akan masuk ke universiti nanti. So, saya berazam dan saya berjanji saya ingin lakukan yang terbaik untuk peperiksaan ini. Dan selebihnya adalah bagaimana kita boleh bersedia dengan membaca nota-nota ringkas, membaca persediaan exam kita, dan pada masa inilah saya nak kalau boleh para pelajar mengamalkan orang kata bagaimana sembang-sembang dengan rakan-rakan ataupun study group kalau ada, dengan cara yang positif, dengan cara yang bermanfaat. Ambil masa setengah jam, ambil masa 1 jam untuk bertukar pandangan tentang topik-topik yang tertentu. Walaupun bunyinya macam agak rimas nak buat ataupun boleh ke buat, tapi sebenarnya itulah satu kekuatan kepada anda. Bagaimana cara mengulang kaji, anda menyebut semula, anda mendengar, anda membincangkan topik-topik yang mungkin menjadi yang kata tumpuan dalam peperiksaan. Dan selain daripada itu, saya tertarik tadi kata Hairul tidak bukan daripada mendapat restu lah ibu bapa dan juga guru. Yang ini bagi saya amalkan sejak saya sekolah dulu, dan saya percaya kita tidak perlu jadi pandai untuk berjaya. Kita tidak perlu jadi pandai cemerlang untuk kita dapat result yang baik dan juga kejayaan yang baik semua. Tetapi saya percaya kepada tingkah laku yang baik, niat yang baik, keinginan yang baik, adab yang baik dengan ibu bapa dan guru. Di situlah letaknya keberkatan ilmu. Saya cakap benda ni sebab saya sendiri lalui dan saya buat perkara ini, dan saya rasa dia memberikan kesan yang sangat besar dalam hidup saya. Adanya saya di sini pada hari ini sebagai pensyarah kanan kaunseling di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan UC Sains Malaysia adalah sebahagian besarnya disebabkan doa ibu bapa, doa guru-guru, restu mereka, saya berjaya pada hari ini. Yang selebihnya adalah sedikit daripada usaha-usaha saya yang mungkin dalam akademik dan sebagainya. Tetapi saya nak sebut adalah penting menjadi individu yang mendapat keberkatan ibu bapa dan juga guru, berbanding dengan mereka yang mungkin hebat dalam akademik tetapi tak hormat guru, tak hormat ibu bapa, tak ada restu ibu guru dan juga ibu bapa. Sebab saya percaya bahawa akan ada satu hari nanti apabila anda adalah individu yang ada adab, hormat dan juga orang kata santun dengan guru dan juga ibu bapa, insya-Allah satu masa nanti pasti berjaya. Dan jangan lupa ajak kawan-kawan untuk sama-sama bergerak kepada kebaikan, bergerak kepada perbincangan akademik untuk masa-masa yang ada ni. Tapi selepas exam, bayangkan anda akan reward diri sendiri dengan pelbagai perkara yang mungkin anda suka dan sebagainya. Jadi itu adalah antara satu bentuk motivasi kepada diri bagaimana boleh kita kata membawa diri kita untuk sentiasa bersedia dengan peperiksaan. Kemudian satu perkara yang saya rasa sangat penting adalah apabila belajar, gunakan strategi, gunakan teknik. Sekarang konsep kita bukan lagi study hard tapi kena study smart. Tetapi alangkah baiknya kalau kita ada gabungan study hard and study smart. Bermaksud kita gigih belajar tapi dalam masa yang sama kita menggunakan strategi dan juga menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Sentiasa percaya kepada diri, sentiasa percaya kepada kebolehan dan juga kenal pasti teknik-teknik yang sesuai dengan diri. Mungkin tak sesuai dengan orang lain tapi sesuai dengan diri sendiri. Begitu juga dengan nota-nota persediaan dan sebagainya. Buatlah macam mana nota sekalipun, berteminda ataupun apa-apa.
Yang penting kita nak baca, bukan kawan-kawan kita nak baca. Dan persediaan kita kepada peperiksaan itu akan mendorong kita satu hari nanti berjaya menjejakkan kaki ke IPT ataupun Institut Pengajian Tinggi. Saya rasa banyak tips-tips lain yang boleh anda semua mungkin cuba dan juga gunakan. Itulah sebahagian kecil daripada saya untuk buat masa ini. Ya, cikgu. Okey, terima kasih doktor. Banyak tips yang diberi. Saya tertarik tentang study hard, study smart. Macam manusia dikurniakan dua otak, otak kiri, otak kanan. Ada orang kata saya ni cenderung otak kanan. Tapi apa salahnya kalau kita gabungkan, guna dua otak tu untuk lebih berkesan. Begitu juga dengan study hard, study smart. Gabungkan sekali untuk dapatkan sesuatu yang lebih efisien, lebih bermakna. Jadi kepada para pelajar, banyak tips yang dikongsikan oleh doktor. Yang penting bagaimana nak menghadapi saat-saat exam, tulisan kemas, kita atau pelajar jawab apa yang dikendaki soalan, bukan jawab apa yang dia tahu. Yang silapnya berjela-jela, panjang berjela-jela tapi tak ada point. Sebab tak ada persediaan awal. Itulah kerja tertangguh punya efek dia banyak. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Betul tak Izzati? Ya, terpaksa berkorban. Pada masa ni lah, pada masa STPM ni lah, ada di sana menanti, di sini menunggu. Tapi kena pilih yang mana yang kita nak fokus. Senyum. Ada pengalaman tu Izzati? Okey lah. Dah banyak dah kita kongsikan di sini. Apa yang diharapkan calon STPM semester 1, semester 2, semester 3 lah bersedia untuk exam akan datang. Gunalah pengalaman-pengalaman yang dia telah dikongsikan tadi untuk bangkit. Ayo bangkit. Masa masih ada, teruskan berjuang sehingga ke saat akhir. Sebelum sebagaimana cikgu seperti saya katakan tadi, harap ahli panel Hairul, Farid dan Izzati boleh share bidang pengajian yang sedang dipelajari sekarang dan juga sedikit prospek kerjaya ataupun ke mana hala tuju dengan bidang pengajian yang diikuti sekarang ni. Kita jemput Izzati dulu. Sila Izzati. Terima kasih cikgu. Okey, bidang program saya ialah sains pembangunan, iaitu sains pembangunan ni dia macam jika kita minat dalam bermasyarakat, kita sebab saya sendiri saya minat untuk gaul dengan masyarakat. So daripada situ kita dapat kenal masyarakat dan prospek kerjaya yang saya akan pergi, InsyaAllah saya akan pergi masuk ke sumber manusia, sebelum masuk sumber manusia, ataupun saya boleh jadi pegawai anti dadah yang berkait rapat dengan masyarakat. Itu dan banyak lagi peluang-peluang pekerjaan dalam saya punya bidang. Macam itulah. Kiranya semasa menduduki ujian psikometrik dulu, kecenderungan Izzati ni lebih kepada bidang sosial lah. Ya, betul cikgu. Saya suka bersosial. Saya suka duduk dengan masyarakat. Saya selalu sembang-sembang dengan orang-orang tu. Macam itulah. Satu perkara penting kepada pelajar dalam pemilihan bidang ni, dia kena pilih bidang yang dia seronok untuk belajar. Bila kata pilih bidang bukan pilihan dia, maka akan jadi bermasalah lah sepanjang pengajian sebab bukan dengan minat dia. Satu peringatan kepada calon yang akan mengisi UPU. Kalau tak silap saya, UPU dah dibuka pada bulan Mac nanti untuk calon STPM bulan Mac nanti. Sila Saudara Farid, cerita sikit tentang pengajian sekarang ni. Alright, dekat UTM ni saya ambil pengurusan teknologi. Secara mudahnya pengurusan teknologi ni dia lebih kepada perniagaan lah, senang cerita. Sebab saya memang bercita-cita untuk jadi ahli perniagaan, untuk jadi usahawan. Saya lebih cenderung ke arah tu lah. Macam mana nak cakap? Dekat UTM ni untuk kos saya yang saya ambil ni, dia tak ada apa yang saya belajar masa dekat sekolah menengah, dekat dekat Kolej Tingkatan 6 Pontian, tak ada. Jadi agak susah sikit bagi saya, tapi saya cuba untuk belajar.
So nasihat saya kat sini, kalau awak semua dapat macam apa saya dapat, maksud saya tu dekat you awak belajar benda yang awak tak ada belajar dekat sekolah sebelum ni, tak apa, awak usaha je, insyaAllah awak boleh. Jangan putus asa. Okay? Jadi Boleh share subjek, contoh subjek lah yang diambil masa sekarang ni semester berapa? saya baru nak habis semester 1. Okay, subjek apa yang diambil dekat sekarang ni? Contohlah satu contoh yang bagi saya memang paling susah, business math. Sebab business math ni dia lebih ke arah macam admat lah lebih kurang. Jadi sebelum ni saya tak ada pernah ambil admat, setakat math biasa je. Jadi bagi saya memang agak susah lah, tapi saya cuba untuk belajar. So saya try cari kawan-kawan yang pandai business math tu lah, subjek business math. So saya belajar dengan diorang. Bila saya dah faham sikit-sikit, saya mula ajar orang lain. Jadi bila kita ajar orang lain tu, makin lama kita akan jadi makin lagi faham lah tentang yang kita belajar tu. Senang cerita, kita jadi lagi pro. So jangan kedekut ilmu lah. Bila kita dah faham, kita kena kongsi dengan orang lain. More you give, more you get back. Betul tak? Betul. Cakap orang putih sekali-sekala. Dr. Syed. Orang putih pun orang putih Terengganu. Okay, betul lah. Dalam revolusi industri 4.0 pun memang memerlukan kepada skill ataupun kita yang menyediakan peluang kerja, kita yang mencipta peluang kerja pada orang lain. Betul tak, Doktor? Ya, kalau kita mengharapkan masuk universiti, harapkan kerja cari kita, satu perkara yang kena ketepikan lah. Ke universiti, cari ilmu untuk kita cipta kerjaya akan datang. Okey, yang terakhir ataupun panel ketiga, ada Hairul. Cuba cerita sikit dah. Hairul sekarang ni dah berada di latihan industri ataupun belum ni? Saya sen depan FIPB cikgu. Last semester sebelum LI. Last semester. Okey, cuba cerita sikit. Sebab pelajar datang, biasalah kalau guru bimbingan dan kaunseling ni bila dapat result ataupun sebelum result dia akan datang jumpa cikgu, kos ni apa benda? Lepas tu apa peluang kerja pada cikgu? Kadang dalam beratus-ratus kos yang ditawarkan atau bidang pengajian ditawarkan, mungkin ada benda yang cikgu tak dapat nak jelaskan secara jelas lah kepada pelajar. Tadi dalam program ni dah kita ada dapat 2 sekurang-kurangnya. Hairul, boleh cerita sikit tentang bidang pengajian dan prospek kerjaya lah. Okey, sila. Okey, saya cerita sedikit lah sejarah saya lah. Okey, sebenarnya saya minat pendidikan lah. Kiranya saya minat pendidikan, tapi adalah yang saya cakap, Along dapat result ni, Along dapat 3.42, masa tu dah dapat result yang bagus lah. Saya cakap masuk fakulti perhutanan lah. Abah nak tengok hang jadi pegawai perhutanan lah satu hari nanti. InsyaAllah lah. Dah datang macam tu. Abah orang Kedah ke? Jadi cakap hang pula dah cikgu. Lepas tu saya try lah pergi ujian Maksi, tapi saya tak dapat lah ujian Maksi tu. Tapi saya dapat Universiti Putra Malaysia, Fakulti Perhutanan lah. Berkat daripada masing mulut ayah saya dan mak saya lah. Sebab keluarga saya, 2 orang pak saudara saya, forestry, dan ayah saya dulu pun mantan lah kerja forestry dekat Frim, iaitu di Selangor. Saya bertugas situ selama 5 tahun jugalah, ayah saya bertugas situ dan saya membesar di situ juga selama 5 tahun. Sebenarnya saya daripada Fakulti Perhutanan dan Sekitar. Kiranya fakulti saya ada meja. Kiranya meja saya adalah Bachelor Sains Perhutanan. Kiranya dialah ayah, dialah ibu, orang cakap. Bawah dia ada 2 anak, macam cakap apa, Bachelor Sains Teknologi Kayu dan Bachelor Sains Taman Rekreasi. Siapa yang suka rekreasi semua tu, suka enjoy, ya semua main rekreasi semua tu, kemah-kemah, boleh minta kos tu. Amat menarik lah juga. Dan teknologi kayu ni banyak kepada duduk di kilang lah, berkaitan dengan kaji kayu dan sebagainya. Dan saya Bachelor Sains Perhutanan ni untuk pengetahuan kepada adik-adik semualah. Apabila kamu masuk third year nanti, jika kamu ada rezeki masuk Sains Perhutanan, kamu akan dipecahkan kepada 3 minor, iaitu manajemen, pengurusan hutan, hutan bandar, urban, dan juga wildlife lah, hidupan liar. Macam saya sekarang, saya ambil pengurusan hutan lah, manajemen. Antara subjek yang saya belajar ni adalah patologi hutan, hutan lanjutan, NAMDIP, hidrologi, diptrokapa dan sebagainya.
Saya rasa kalau adik-adik lah masuk kos saya sains perhutanan ni, insya-Allah lah menarik dan rasa bosan lah. Kita akan lihat lebih lagi lah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Sebagai contohnya kita tengok sel-sel pokok tu dan sebagainya lah. Dan nama-nama pokok pun agak menarik jugalah. Saya bagi tahulah 2 nama pokok agar adik-adik cakap apa bagi inspirasi. Sebab nama dengan nama pokok ni susah kan. Nama ni kita sebut cengar-cengar je, padahal nama sebenarnya saintifik dia Neobananocarpus hemi, dan pokok kapur adalah Dryobaranox aromatica. Memang Dryobaranox aromatica. Memang nice lah nama-nama pokok tu. Kiranya adik-adik kena ni lah. Kalau ada berminat untuk masuk sains perhutanan ni, boleh go on lah. Ada dapat pesanan cemerlang lah di Universiti Putra Malaysia. Dan sejarah saya ada jugalah semangat saya. Dulu saya masuk di UPM, saya bachelor sains taman rekreasi. Sebab saya tengok prospek kerja saya untuk sains taman rekreasi ni, saya tidak dapat jadi pegawai perhutanan. Sebab doktor yang sains taman rekreasi tu cakap, Hairul, kalau kamu minat jadi pegawai perhutanan, kamu tak boleh ambil sains taman rekreasi. Kamu perlu berusaha lah tukar kos. Saya restu pembagian kamu, walaupun saya berat untuk lepaskan pelajar macam kamu ni yang suka cakap apa terlampau macam benda mudah mesra, bawakan juga mudah mesra, tapi saya untuk cita-cita saya pergi jugalah tukar kos, walaupun halangan dia orang cakap bertikat-tikat. Sekiranya saya terpaksa jumpa Naib Chancellor pun saya jumpa juga. Saya cakap saya nak tukar kos ni, tapi pada result tu memang saya tak dapat tukar lah sebab saya ambil sains kemanusiaan masa form 6. Tapi ada yang backup lah, kiranya perancangan Allah itu baiklah untuk saya. Masa saya form 5, saya ambil aliran sains tulis. Kiranya saya dapat jugalah tukar kos dengan restu daripada BC dan sebagainya. Dan saya sekarang di sinilah. Dan sekarang FIPA dan FIPB doakan saya lah agar dapat habiskan FIP ni sebaik mungkin. Dan saya doakan adik-adik agar dapat pilih kos yang anda suka. Jangan yang paksa lah orang cakap. Pilih kos, kaji dulu prospek dan sebagainya. Prospek kerjaya saya lah, saya cerita sikit untuk sains perhutanan ni. Saya boleh jadi pegawai perhutanan di daerah-daerah. Lepas tu saya boleh jadi pegawai hidupan liar, wildlife. Dan saya boleh jadi juga lah pegawai di urban lah, ya kiranya di alam sekitar dan sebagainya lah. Dan saya boleh juga jadi zoo, kiranya pegawai zoo dan sebagainya. InsyaAllah lah skop-skop kerja tu untuk perhutanan. Tak silap saya untuk subjek sains perhutanan tak banyak kan doktor kan? Ada di UPM je kan? Kalau pertanian dan perhutanan. Tak silap saya lah doktor. Rasanya sebab ya, memang betul. Betul tak? Macam tu lah kiranya. Saya harap, saya doakanlah agar adik-adik kira dapat putusan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada doktor, cikgu Izzati dan Farid lah yang sudi bagi tips perkongsian. Terima kasih doktor bagi tips tu. Amat baik juga, saya ambil juga tips dari doktor tu. Terima kasih doktor. Ya, Okay. sama-sama, insyaAllah. Okey, terima kasih Hairul. Dan yang terakhir, boleh Dr. Syed kongsikan Dr. sebagai pensyarah kanan Jabatan Kaunseling bidang pengajian yang di bawah fakulti doktor, juga peluang-peluang kerjaya atau apa yang pelajar akan lalui ketika berada di fakulti kemanusiaan ke fakulti apa tu doktor? Saya di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Ilmu pendidikan. Boleh Dr. kongsikan? Okey, baik. Okey, terima kasih. Sebenarnya kan saya mengucapkan tahniah kepada Hairul, Izzati dan juga Farid dengan kos masing-masing yang berbeza. Saya cuma nak sebut secara ringkas di sini kepada semua para peserta. Untuk pemilihan kerjaya ni saya setuju dengan Cikgu Nik, kita buat, kita pilih dengan apa yang kita minat, yang kita ada bakat, kecenderungan, potensi dalam bidang tersebut. Jadi yang ini adalah satu benda yang akan membawa kita keseronokan dalam bekerja, dalam belajar nanti. Okay? Dan bagaimana kita nak kenal pasti benda-benda tersebut, biasanya kaunselor dapat bantu melalui inventory minat kerjaya, inventory kecenderungan kerjaya dan sebagainya. Dan sedikit tips baru ni ada, ialah apabila pandemik berlaku, banyak orang kata apa pekerja-pekerja kita hilang pekerjaan dan sebagainya. Okay? Tetapi saya juga mendapati bahawa salah satu tips adalah apabila anda berada dalam bidang kerjaya yang tertentu, selagi kerjaya tersebut memerlukan orang kata apa menyediakan ruang persekitaran dan juga ruang ekosistem yang sesuai, maka anda akan adalah selamat dalam bidang tersebut. Sebagai contoh perhutanan. Selagi kita ada hutan, selagi itu kita perlukan pakar perhutanan.
Dan selagi kita ada gunakan teknologi dalam kehidupan, selagi itu kita perlukan kepada pembangunan teknologi. Dan selagi kita berinteraksi dengan manusia, selagi itu kita perlukan pembangunan manusia. Jadi rata-ratanya apa yang Izzati, Hairul dan juga Farid pilih adalah yang sesuai dalam bidang masing-masing, dan saya nampak ini adalah satu benda yang mereka boleh explore dalam kejayaan masing-masing sendiri. Dan dikatakan bahawa salah satu saya nak kongsi, salah satu kejayaan yang dikatakan paling terjamin ataupun paling selamat, ini satu survey yang sebelum ini adalah pakar pemakanan. Sebab apa? Dia kata selagi manusia makan, selagi itu kita perlu kepada pakar pemakanan. Dan memang saya tak nafikanlah, sebenarnya banyak lagi kejayaan-kejayaan yang ada, tapi saya cuma tertarik memberitahu bahawa selagi bidang itu ada kaitan dengan kehidupan manusia, selagi itulah anda diperlukan berada di situ. Kalau anda minat dan sebagainya. Okay, yang selebihnya terpulang kepada minat dan juga kecenderungan dan juga potensi masing-masing. Baik, di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM, okay, kami melahirkan bakal guru. Okay, jadi macam Azimah tu kan. Dia kata dia minat nak jadi cikgu dan dia masuk sesuai dengan jiwa dia, dan alhamdulillah dia sudah pun bergraduat sebagai pelajar ijazah sarjana muda pendidikan, sastra pendidikan. Baik, di bawah pendidikan guru ni kita ada macam-macam bidang lah. Okay. Yang ada di USM adalah pendidikan khas, TESOL, bahasa Inggeris, kemudian kita ada sastra pendidikan, dan kita ada sains pendidikan. Ini ada empat tumpuan utama. Adapun pada peringkat master kita ada banyak kursus, banyak bidang, termasuklah pengajian sarjana kaunseling di tempat saya. Okay. Baik, cuma saya nak sebut itu baru di satu fakulti ataupun di baru satu pusat pengajian. Di mana-mana universiti, bidang pengajian sangat banyak, sangat besar, sangat luas. Okay. So di USM akan ada fakulti-fakulti yang tersendiri, di UKM pun ada, di UPF pun ada, di UTM pun ada. Masing-masing memberikan ruang dan juga peluang dalam bidang yang tersendiri. Jadi betul lah orang kata bahawa universiti ini adalah gedung ilmu. Sebut je, nak apa? Saya suka muzik, saya nak jadi komposer, saya nak jadi penyanyi dan sebagainya. Jawapannya ada orang kata bidang tersebut. Di USM kita ada pusat pengajian seni, di mana kita ada seni persembahan, seni hiburan dan sebagainya. Di UiTM pun ada program-program yang berasaskan muzik dan sebagainya. Jadi sebut nak jadi apa? Nak jadi chef, nak jadi tukang masak, kita ada bidang-bidang pengajian tersebut. Jadi sebutlah apa pun minat anda, insya-Allah ada kejayaan ini dalam universiti dan juga dalam institut pengajian tinggi yang ada. Cuma soalnya sekarang, adakah anda sedar apa yang anda inginkan? Adakah anda bersedia untuk capai apa yang anda inginkan? Itu je. Jadi saya nak patah balik kepada saya punya formula tadi. M adalah matlamat. Kena ada. Jangan hidup tanpa matlamat. Cuba cari sekurang-kurangnya satu alasan kenapa anda perlu ada matlamat berada di Perayu ini. Jangan semata-mata saya masuk Perayu sebab saya mak ayah suruh, saya masuk Perayu sebab saya ikut kawan-kawan, saya masuk Perayu sebab saya rasa ini tempat yang relax dan sebagainya. No. Please, tolonglah bermula daripada hari ini kena ada satu matlamat yang jelas. Dan matlamat ini kena simpan kuat-kuat, kena jadikan azimat, kena jadikan satu arah tuju pada satu hari nanti. Yang kedua, kena ada semangat. Tidak kita hidup, kena ada semangat. Matlamat dah ada tadi kan? Bakar semangat, bakar motivasi, bakar keyakinan di dalam, bermaksud kita hidup dengan penuh semangat. Kita berada di Perayu dengan penuh semangat. Kita berada di UTEX dengan penuh semangat. Semangat macam mana nak dapat? Kena ajak kawan-kawan, kena bersama dengan kawan baik, kena sentiasa interaksi dengan bagus dengan guru, hormat, adab, sopan, ibu bapa, guru, doa, mendoakan dan sebagainya. Ini adalah hidup yang sangat positif. Kita dah apa orang kata sebelah kaki di tempat masing-masing, sebelah lagi kita akan melangkah ke universiti satu hari nanti. Ingat itu, ini adalah semangat. Dan
tidak, yang ketiga adalah U yang bermaksud usaha. Usaha bermaksud anda buatlah apa yang anda telah rancang untuk dapatkan matlamat tadi. Jadi tingkah laku, sikap, penampilan, karakter, apa saja gerak kerja perlu melambangkan bahawa anda sedang bergerak untuk mencapai matlamat. Jadi cukup formula saya MSU, matlamat semangat usaha. Anda ingat USM, anda ingat matlamat semangat dan juga usaha. InsyaAllah anda akan berjaya di mana-mana saja. Maka kejarlah peluang, capailah peluang dan juga orang kata apa, ruang yang diberikan, berada di perayu, sedikit saja masa yang diperlukan untuk capai di universiti. Dan saya nak berkongsi juga kata-kata yang sangat kata apa, dekat dengan diri saya, iaitu no one can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. Tak ada seorang pun boleh patah balik zaman silam untuk buat sesuatu yang baru. Tetapi kita semua boleh buat sesuatu hari ini untuk pengakhiran yang kita nak nanti. Jadi adik-adik kena ingat, okay, 29 Januari, tarikh penting, kena buat sesuatu. Kena percaya kepada diri, kena gerak kepada matlamat tersebut. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. USM, usaha, semangat, matlamat. Tapi kita balik pada tetapkan matlamat dan berusaha dengan penuh semangat. Yes, betul. Ya, betul. Anda dapat keuntungan masa tu hanya dalam lagu lah. Tidak. Hanya dalam lagu. Tak boleh nak undur-undur. Bermula dari sekarang. Tetapkan matlamat, usaha sehingga ke akhir. InsyaAllah. InsyaAllah akan berjaya. Kita pun dah sampai kepada penghujung. Alhamdulillah. Ada harapan UBK Hutex sebagai penganjur ataupun yang melaksanakan program ni, harapannya sangat besar lah agar para pelajar yang akan menduduki STPM ni mendapat tips, mendapat panduan, mendapat info yang jelas bagaimana apa yang harus dilakukan dalam tempoh terdekat ni untuk mencapai cita-cita. Yang penting matlamat kena jelas dan bekerjalah ke arah matlamat tu. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Said kerana sudi meluangkan masa bersama dengan dalam menjayakan program, pada Izzati, Farid dan juga Hairul. Syabas kepada alumni ni sebenarnya sebab sentiasa bersedia memberi kerjasama dalam membantu adik-adik ni lah. Kita berjaya dan kita nak adik-adik pun berjaya macam kita juga. Okey, dan saya tak lupa terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zahariah, Guru Bimbingan dan Kaunseling dari Kolej Tingkatan 6 Pontian Johor, Cikgu Fazli, Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, daripada Azimah mewakili AJK Alumni Hutex yang telah membantu dalam menjayakan program. Tepuk tangan je Hairul tak? Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itulah. Okeylah, kita akhiri dengan Cikgu ni. Sebelum tu kita sedekahkan ataupun sedekahkan Fatihah kepada salah seorang bekas pelajar Hutex yang telah pergi meninggalkan kita pada petang semalam dalam satu tragedi. Inilah benda. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah, semoga beliau dicuci rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Al-Fatihah. Okeylah, saya akhiri berbicara kita Zero to Hero. Harapannya semoga ramai hero dan heroin yang lahir daripada usaha dan semangat dan apalah yang diperoleh daripada program kita pada malam ni. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.